Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang menonton saya pada malam ini dalam live Iswardi Morni Official. Dan alhamdulillah, macam mana yang saya war-warkan, saya bersama dengan Ustaz Wanji sekali lagi dalam sesi Berani Semuka kita. Kenapa Berani Semuka ni? Sebab tajuk kita bawa malam ni agak unik dan menarik kerana menyentuh perihal kepelbagaian dalam agama. Dan benda ni dah bergaduh beribu tahun dah, kita kata beribu tahun, sehingga berlaku pertumbuhan darah, pergaduhan dan sebagainya. So kebetulan PhD Ustaz Wanji ni berkenaan dengan terorisme. Dan menariknya dalam perbincangan kami, dia melihat kepada bagaimana teks tu boleh membawa kepada terorisme dan bagaimana sepatutnya kita melihat teks tersebut. Itu soalan kepada obatnya. Salah satu obatnya lah, dia banyak lagi. Tetapi sebelum kita lanjut kepada perbincangan ini, sebenarnya saya nak bawa satu hadis daripada Bukhari, hadis Sahih Bukhari, hadis nombor 1582 yang agak famous, berkenaan dengan segelompok manusia, segelintir manusia yang melampau dalam beragama. Okey. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya ada 3 orang lelaki datang berkunjung ke rumah isteri-isteri Nabi, bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diterangkan ibadah Nabi ni, setelah diterangkan kepada mereka tentang ibadah Nabi, mereka melihat bahawa apa yang Nabi lakukan tu terlalu sikitnya ibadah Nabi ni. Kan mereka pun berkata, kita tidak dapat disamakan dengan Nabi. Semua dosa beliau yang telah lalu dan akan datang telah diampunkan Allah. Salah seorang daripada mereka berkata, untuk saya, lelaki itu kata, saya akan sentiasa solat sepanjang malam selama-lamanya. Orang kedua pun berkata, yang kedua pula berkata, saya akan berpuasa setiap hari, tak akan berbuka. Kemudian datang orang ketiga, dia kata, saya pula tidak akan pernah mendekati wanita, maksudnya dia tak akan kahwin. Saya tidak akan kahwin selama-lamanya. Setelah mendengar itu, Rasulullah pun datang kepada mereka dan bersabda, kamukah orang yang berkata begini dan begitu? Demi Allah, kata Rasulullah, saya lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan dengan kamu semua, kata Rasulullah. Tetapi saya berpuasa dan saya berbuka, saya solat dan saya tidur, saya juga kahwin. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadis tersebut, barang siapa yang tidak mengikut sunnahku tidak masuk ke dalam golonganku. Jadi sebenarnya hadis ni Ustaz Wanji, kita tengok bahawa pada zaman itu pun sudah ada mereka yang melampau dalam, maksudnya berlebihan di dalam beragama, dalam mereka melihat agama dan beragama, sehingga melakukan, ini zaman Rasulullah masih hidup ni, sehingga melakukan perkara-perkara seumpama ini, kita kata. Now, menarik untuk kita lihat sedangkan mereka ni orang yang baik, berniat baik, perbuatan mereka pun bukan perbuatan jahat, bukan melampau dalam buat benda yang jahat, tetapi dia buat benda yang elok. Dan Rasulullah kata, barang siapa yang tidak mengikut sunnahku tidak akan termasuk dalam golonganku. Now, kita bawa ke zaman 1400 tahun kemudian, kita melihat sepanjang sejarah Islam itu sendiri berlaku banyak kemelampauan. Kita tak sentuh mana-mana aliran. Semua aliran bagi saya ada sejarah-sejarahnya. Nah, mungkin Ustaz Wanji mulakan malam ini, topik kita malam ini tentang kemelampauan dalam aliran-aliran Islam. Itu yang pertama dulu sebelum kita tengok obatnya. Kemelampauan ini bagaimana dan apa yang kita boleh pelajari daripada perkara tersebut. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Iswadi dan teman-teman yang menonton. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada malam ni kita bertemu untuk tajuk dia berani bersemuka, kemelampauan dalam aliran-aliran Islam dan apa cara nak mengatasinya lah, ubatnya kan. Okey, dia macam ni sebenarnya perkara yang pertamanya kita kena tengok adalah Islam adalah agama menolak melampau. Dia sebenarnya kalau kita bincang lebih dalam, dia ada istilah melampau, dia ada istilah radikal, dia ada istilah teroris. Dan sebenarnya ketiga-tiga tu memberi maksud yang berbeza sebenarnya. Satu, melampau. Yang kedua dia panggil radikal. Yang ketiga panggil teroris. Okey. Dia berbeza. Bila orang itu dia melampau, Islam ni melarang. Melampau pun dah tak boleh. Kalau melampau tak boleh, radikal lagi lah tak boleh. Teroris apatah lagi lah. So kalau tengok level tu yang paling rendah melampau lah. Yang teruk, yang awal tu melampau. Maksudnya yang rendah sikit lah level. Kemudian radikal, lepas tu kemudian menjadi teroris. Dia kalau dalam istilah Arab ni, melampau tu panggil gulu. Kalau dia up sikit dia jadi radikal, dia panggil unuf istilah Arab. Lepas tu kalau dia up sikit dia dah jadi teroris ni,
dua istilah. Sama ada at-tatarruf ataupun satu lagi adalah irhab. Irham. Irhab. Ya, irhab. Ya. Jadi tatarruf, irhab. Apa makna irhab? Apa makna teroris? Teroris ni adalah sebarang tindakan yang berbentuk persenjataan, satu. Yang kedua, dia mesti ada unsur mengganggu ketenteraman awam. Persenjataan dan mengganggu ketenteraman awam. Sebab ada orang dia buat ketenteraman awam, mengganggu ketenteraman awam, tapi bukan persenjataan. Budak angkat tayar lah apa kan. Buduk pusing beram bising. Itu ganggu ketenteraman awam. Tetapi dia tidak persenjataan. Jadi tak boleh kata teroris. Yang kita sebut ni dia mesti mengganggu ketenteraman awam. Mengganggu di sini bukan ganggu bising tu. Dia menimbulkan ketakutan. Dia takhwif. Itu perkataan terror tu tadi. Teroris tu. Dia menimbulkan ketakutan awam dan dia mesti ada unsur persenjataan. Maksudnya ada unsur nak bunuh. Itulah maksud teroris. Tapi orang nak jadi teroris sebelum dia akan jadi radikal dulu. Kan? Dan dia tak akan jadi radikal kecuali dia ada melampau dulu. So melampau tu macam mana? Yang kita baca hadis tadi. Yang tadi ni kategori melampau. Dia belum radikal tapi dia ada melampau. Kan? Dan yalah kalau bahasa Inggeris pun dia ada macam teroris dengan terorism. Kan dua makna yang berbeza. Betul. Teroris tu orang tu, ism tu pemikiran dia, kan. Betul. Dia mungkin ada terorisme belum tentu teroris. Betul. Dia kena ada pemikiran. Masalahnya adalah kita mungkin boleh mengatasi orang-orang teroris, tetapi kita belum tentu lagi boleh mengatasi orang-orang terorisme. Betul, ini memang berlaku sebenarnya. Sebab tu ramai orang yang dah masuk ISA. Dulu ISA bagi orang yang terlibat teroris ni, orang-orang teroris ni dulu orang masuk ISA, kita ingat dia dah hilang ism dia. Sebenarnya dia tak, masih ada lagi. Sebab tu bila dia orang keluar, dia orang ni nampak macam okey, tapi bila kita bersembang, ada lagi pemikiran tu. Bermaksud dia mungkin tidak teroris, tetapi dia ada terorisme. Ism tu masih ada lagi sebenarnya. Ism, pemikiran kemelampauan tu masih ada lagi. Now, timbul persoalan, kenapa wujudnya kemelampauan tu in the first place? Macam hadis tadi pun zaman Nabi ni. Kemelampauan itu wujud dia macam ni, masalah besar. Kalau kita cek, kalau kita nak melampau ni dia banyak kategori. Yang ni melampau ni agak selapis lagi. Yang hadis dibaca tadi kan. Yang Nabi kata man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunnah aku maka dia bukan di kalangan aku tu kan. Jadi hadis tu dia menggambarkan tentang permulaan bagi melampau. Permulaan bagi gulu. Jadi gulu begitu pun dah gulu. Kau nak semayang gila-gila, nak semayang sampai kau tak nak tidur, itu gulu. Kan? Lepas tu kau nak puasa sampai kau tak nak buka puasa, itu gulu. Itu pun Islam dah tak bagi. Okey, tapi bila kita nak bincang tentang hulu yang lagi up sedikit, yang boleh pergi pada radikal, dia pergi kepada pergi pada terorisme ni, adalah takfir. Mentakfirkan. Kafir, dia mengkafirkan orang yang berbeza dengan dia kan. Okey, kenapa takfir? Okey, kita kena baca dalam sejarah Islam. Permulaan bagi takfir ni adalah dalam wacana kenegaraan. Sebab tu kalau orang tanya, siapakah kelompok awal-awal dahulu yang mengkafirkan orang? Orang akan sebut dua lah lazimnya. Yang pertama adalah Syiah, yang kedua Khawarij. Khawarij tu apa dia punya main dia, utama dia kita nampak? Takfir. Dia mengkafirkan Sayyidina Ali, dia mengkafirkan Muawiyah, dia kafir orang yang tak serupa dengan dia. Walaupun tak serupa tu sebenarnya bukanlah suatu yang dia politik sebenarnya. Politik sebab aku tak setuju pandangan politik kau, kafir. Syiah pun sama ke? Syiah ni kan dia mengkafirkan sahabat. Betul. Dia kafirkan Muawiyah, dia kafirkan Abu Bakar, Ali dia tak kafir kan? Dua tiga orang lah. Abu Zar Al-Ghifari antara tak kafirkan, Salman Al-Farisi dia tidak kafirkan. Tapi lazimnya sahabat Nabi dikafirkan. Tapi bila kita cek kenapa? Semua bermula daripada tajuk siapakah yang mempertahankan Ali dan siapa yang berpihak dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Situ border permulaan dia. Padahal persoalan ataupun perbezaan itu pada politiknya. Politik. Dia sebenarnya politik. Sebab tu kalau kita fikir politik ni apa? Politik ni sebenarnya isu kepentingan. Kan? Dia bila sebut politik dia ada tajuk kekuasaan, nak berkuasa tu kan. Jadi bila berkuasa, kita boleh memberi arahan kepada orang. Itu pentingnya. Itu yang selalu orang bincang berkenaan dengan kuasa. Sekarang ni kita ni macam contoh, sebenarnya bila sebut takfir kerana politik, dia bukan dulu sahaja, hari ni merebak. Macam kita kat Malaysia pun kita berhadapan dengan parti politik yang suka kafirkan orang yang berbeza parti dengan dia. Itu belum berlaku. Dan benda ni bukan di sini je, dia berlaku kat negara Arab. Sama je sebenarnya. Pergi kat negara Arab boleh jumpa. Okey. Jadi bila kita sebut permulaan bagi radikal contemporary ni yang agak ganas tu adalah takfir, iaitu wacana politik. Okey. Kalau kita pergi pada wacana-wacana intelektual, contoh macam perbezaan di antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah contoh, dia tak takfir.
Tak ada, tak kafir. Kafir tak ada. Habis-habis fatwa bunuh. Habis fatwa bunuh. Tapi bukan fatwa bunuh tu kafir? Tak lah, bukan Tak kafir. juga. Oh, itu undang-undang je? Undang-undang. Macam kita lah, jatuhkan hukuman mati. Macam tu. Sebab kau melanggar kepercayaan negara. Macam tu je kan. Yalah. Itu tapi yang tak kafir. Tak kafir. Betul, undang-undang je. Dia permulaan. Tetapi permulaan wacana akademik tidak mengkafir. Tapi bila dah ada pengaruh politik, tak kafir. Faham tak? Dia bila ada kaitan bila mula-mula akademik tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia debat macam kita baca kisah Wasil bin Atha berdebat dengan Imam Hasan Basri. Tak ada kafir. Dia debat tak berhenti kau belah. Dia cuma beza pendapat lah. Macam kita berada di universiti lah. Berang-berang gaduh kan. Lepas tu dah habis-habis pun masa muka tak bercakap, engkau geng lain aku geng lain. Betul je lah. Mazhab-mazhab macam tu lah kan. Tapi bila era contoh macam era Umawi tu ada satu khalifah yang bernama Al-Wathiq. Dia dah campur dengan isu-isu melibatkan pada kuasa politik dia. Makanya dari situlah dia telah mengupah ulama-ulama Mu'tazilah. Sebab dia Mu'tazilah kan, bila dia Mu'tazilah ada seorang ulama tu nama Ahmad bin Nasr Al-Khuzai. Satu zaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana Imam Ahmad bin Nasr Al-Khuzai dia mazhab Syafi'i Imam Ahmad Al-Khuzai ni. Dia pun ulama lah pada masa tu. Dan dia masa tu belum timbul lagi Asy'ariyah. Tak ada lagi. Abu Hasan Asy'ari belum dilahirkan lagi masa era tu kan. Jadi bila dia hentam, dia kata tak betul ni pemerintah ni sebab masa tu ada Al-Quran dia makhluk atau makhluk tak ada makhluk lah ni. Mihnah. Orang panggil tahun Mihnah. Jadi era Mihnah tu dia kritik tak betul ni sebenarnya pemerintah ni bila Mu'tazilah dia kritik 1 2 3 4. Rupa-rupa pengaruh yang ada pada Imam Ahmad bin Nasr itu menggugat kekuasaan Wasid, Khalifah Al-Wathiq. Al-Wathiq ni dia fikir, aku ni kalau biar Muhammad ni mengkritik lah apalah nanti murid dia makin ramai, pengikut dia makin ramai, itu boleh membawa kepada ni cara dia fikir boleh membawa kepada pemberontakan dalam tafsiran. Padahal Imam Ahmad bin Nasr seorang tu bujah kan. Tapi memanglah anak murid ramai ikut, dia tak pernah kata jom kita serang kerajaan tu, tak ada. Dia hanya sebut ni wacana ilmu. Ni debat dia adalah pemikiran ini sebenarnya tak betul. Akidah ni salah. Mu'tazilah ni kritikan dia A, B, C, D macam tu lah. Gada universiti lah. Bahasa dia adalah kritik style universiti tu lah. Tapi bila dia tengok pengaruh makin ramai, sokongan makin ramai, Wasid ni jadi bimbang. Kata, geng-geng ni silat bulan kalau Wasid ni umum lawan, mati aku. Jadi masuk pilihan raya dia. Macam mana nak buat? Makanya dia telah mengarahkan pada ulama-ulama makan gaji. 70 orang ke silap? Ke lebih mungkin? Lebih. Dia kata kau orang buatlah fatwa macam mana pun, fatwa akan dia kafir. Itu timbul kafir. Jadi maksudnya kan di situ kan ada pengaruh politik. Betul. Dia pun, bila fatwa kafir, atas alasan kafir tu tangkap. Dan tangkap dan dibunuh lah. Dan kalau kita cari dalil, kita jumpa je. Memanglah. Dia isu ni memang ada dalil, cuma isu dia adalah semua benda ni ada dalil. Isu yang kita kena bangkitkan ni macam mana faham dalil. Ya, macam mana faham dalil. Cuma memahami dalil melahirkan natijah. Bila kita nak faham dalil mesti ada dapatan kan. Betul. Dapatan tu dia mesti ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, jadi kaedah lah. Masa kita duk letak premis 1, premis 2, premis 3 tu, kadang-kadang ada campuran kita punya kepentingan. Dan kita kena ingat lah, ulama' yang makan gaji dengan ulama' tak makan gaji bagi pandangan berbeza kan. Kenapa beza Contoh macam kalau kita baca era kejatuhan Andalusia, sebenarnya pada era itu ada berlaku perbalahan besar dekat Andalusia di antara dua mazhab. Mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Jadi Imam Asy-Syatibi itu sebenarnya bukan ulama kerajaan. Dia tu ulama yang melawan kerajaan sebenarnya. Yang mengkritik Imam Syatibi. Dia kata tak betul kerajaan ni. Sebab kita kena baca satu era dekat Andalusia, dia panggil era Muntashirin. Istilah dia era Muntashirin. Era Muntashirin ni kalau bahasa kita sekarang mudah nak fahamnya lah kepimpinan ulama lah. Jadi ulama-ulama yang boleh menentukan dasar dan polisi kerajaan pada era tu. Jadi bila ulama-ulama ni dia mula memfatwakan ni tanah-tanah ni adalah milik kerajaan. Jadi rakyat miskin tak puas hati contoh. Dia bangkit. Dia kata korang ni buruh. Ini kan tak betul. Betul tak? Ini macam pemberontak lah. Dia kata pemberontak. Jadi bila dia dah fatwakan macam tu, ulama-ulama kerajaan sebab mengenakan cukai yang tinggi sebagai contoh, rakyat tak puas hati, kata korang lawan ni korang buruh tau. Padahal sebenarnya mempertikaikan cukai tak ada kena buruh. Tapi ialah zaman tu kan kerajaan dia bukan demokrasi Okey. Jadi bila macam tu yang berlaku, Imam Syatibi ni fikir macam mana kita nak bagi faham sebenarnya korang kalau lawan benda tu tak bercanggah agama sebenarnya. Betul dah. Kan? Korang lawan ni kalau kau bantah tu betul. Sebab itulah Imam Syatibi dia kemukakan maqasid syariah.
Kembali kepada objektif asal. Objektif asal. Kita akan faham, oh sebenarnya tak salah, yang jahat dia orang. Betul. Itu asalnya, itu dia bawa kitab Al-Muwafaqat. Tapi muwafaqat tu sendiri, sebab tu dia nama Al-Muwafaqat. Muwafaqat ni masa kita panggil muwafaqat. Ya. Nak menyeragamkan, menyatukan balik. Betul kan? Yang berbeza kita satukan, tapi dia punya induk core idea yang dia bawa dalam kitab dia tu adalah maqasid syariah. Betul tak? Kenapa maqasid? Apa-apa ni boleh nak tahu betul tak, kita kembali kepada objektif. Baru kita nampak jalan cerita syariah tu. Arti kata kita kena lihat daripada mata yang besar, kacamata payung dia. Dan faham tujuan dulu. Tujuan dia, objektif dia. Macam contoh macam ni. Apa tujuan adanya lampu merah bila kita dekat lalu lintas, suruh berhenti. Apa tujuan adanya lampu hijau, suruh jalan. Okey, apa tujuan ada lampu kuning? Berhati-hati. Tapi berapa banyak orang hari ni, maksudnya kalau kita naik kereta, kita nampak kuning, kita kena pelan. Itu dia punya maqasid dia. Sekarang ni pernah tak kita fikir orang tak langgar undang-undang tapi dah salah maqasid, iaitu dia nampak lampu kuning lagi laju. Betul tak? Okey, bila dia terlepas yang masih lagi kuning dengan laju dia, kita tanya soalan, salah ke segi undang-undang? Tak salah. Kan? Sebab dia bukan langgar lampu merah kan? Dia masih lagi lampu kuning. Tapi kalau tanya tujuan, salah dah. Jadi maksudnya apa yang pemerintah pada masa tu kenakan cukai yang tinggi sehingga menindas pada rakyat miskin. Walaupun segi undang-undang syariah dia macam betul, tapi segi maqasid dah salah. Jadi itu Imam Syatibi kemukakan kitab Muwafaqat. Tetapi dalam pada masa yang sama dekat Andalusia pada masa itu pun ada polemik khilaf mazhab, bergaduh antara orang mazhab Hanafi dengan orang mazhab Maliki. Teruk tak teruk dia, sehingga kan orang mazhab Maliki tidak boleh kahwin dengan orang mazhab Hanafi. Dia masa tu, zaman tu teruk. Boleh bayang ni, kita orang Syafi'i, kita orang mazhab Hanbali, Hanafi, orang mazhab Maliki, tak boleh ni, kita tak boleh kahwin sebab kau lain mazhab. Bila kahwin tu nak tengok mazhab dulu. Tengok mazhab. Macam sekarang kalau nak kahwin dia tengok parti politik dulu. Jadi bila jadi macam tu, sehingga kan ada kes berlaku, ada macam gubernur begitulah dekat Andalusia pada masa tu, yang dia nak kahwin, yang dia berbeza mazhab dengan perempuan tu. Sudah. Kan, dia mazhab Hanafi, yang perempuan tu mazhab Maliki. Ni ulama ni. Gubernur. So, tak ingat nama ni cerita. Ini buka balik buku lah. Jadi bila jadi macam tu, sudah. Sebab gubernur kot, orang besar ni kan. Last sekali ulama kerajaan ni, dia pun pergi buat keluar fatwa membolehkan, tetapi hujah dia pelik. Iaitu Quran membenarkan kita kahwin ahli kitab. Dia guna dalil tu. Kalau boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab, maka bolehlah kahwin dengan beza mazhab. Kan gila tu. Jauh sangat tu. Sebab tak payah pakai hujah Quran tu. Sebenarnya apa masalah Syafi'i Maliki dengan Hanafi. Faham tak? Itu yang polemik berlaku tau. Maksudnya macam mana kejumudan sehingga menjadikan aliran mazhab itu, rakyat ni kucak-kacir, pemerintah terus menekan rakyat. Rakyat tak boleh nak bersatu sebab dia bergaduh mazhab. Okey, yang tu perbezaan fiqh kita nampak. Fiqh. Jadi nanti bila dia bergaduh-bergaduh tu, tu Imam Syatibi dia kemukakan kitab Al-Muwafaqat. Sebab sebenarnya metodologi Hanafi dengan Maliki sebenarnya banyak kesamaan. Ya, betul. Macam mana kalau dalam mazhab Maliki ni jadi konsep masalihul mursalah. Macam mana kita nak memahami satu hukum tu, masalah dia macam mana. Dia masalah ni ada 3. Dia panggil masalihul mu'tabarah, masalihul mulghah, masalihul mursal. Permulaan bagi metodologi ni adalah Imam Maliki. Imam Malik pun mula. Okey, kita pergi pada mazhab Hanafi. Hanafi ni ada satu metodologi namanya isyaratun nas. Kita memahami sesuatu maklumat daripada nas itu syar'i isyarat. Isyarat. Jadi daripada isyarat tu, antara cara-cara untuk mengetahui isyarat tu adalah maslahah. Maksudnya banyaklah kesamaan. Maksudnya masalahan ni tuan-tuan sampai tak tahulah, kebaikan ataupun benda yang memberi kebaikan, manfaat. Jadi bila dia ada metodologi yang sama, sedangkan dua metodologi ni kalau kita ada kesamaan, cuba kita cari dua benda ni dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali, tak jumpa. Syafi'i tak kemukakan, Hanbali tak kemukakan. Kalau kemukakan ulama kemudian. Ya. Maksudnya kalau kita pergi pada Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tu, power lah. Itu Imam Syatibi kemukakan dalam kitab dia Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah. Tu nampak. Maksudnya, siapa dia Imam Syatibi? Imam Syatibi bukan ulama kerajaan. Dia ulama yang berbeza dengan kerajaan. Dia berlawan, dia kritik ulama ulama kerajaan, dia kritik kerajaan. Cuma kitab dia disebabkan itu boleh memberi kesedaran kepada rakyat Andalusia, Spain pada masa tu,
Dia besar lah, dia bukan Spanyol je. Ya, ya. Maksudnya ketika Tunisia apa kawasan dia belakang dia tu era tu. Macam kita sebut tanah Melayu zaman dahulu bukan Malaysia je. Indonesia pun masuk, Thailand pun masuk kan. Era tu kitab dia ditenggelamkan. Kerajaan haramkan kitab dia. Oh. Dan kitab dia dikeluarkan balik oleh Abduh. Abduh ni lewat dah. Lewat dia. Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh. Syekh Abduh dia keluarkan kitab tu dan Syekh dia moden ni lah. moden. Dia lepas daripada era Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Selepas daripada era dia Abduh ni guru kepada Rashid Ridha. Rashid Ridha. Kan? Ini dalam sekitar ni berapa 1900 awal akhir-akhir 1800. 1800 betul. Dia nak masuk awal-awal 1900 era tu lah. Jadi maksudnya kan baru tu. Betul. Dia bawa kitab tu, dia bagi kepada Tahir Ibn Ashur, ulama di Tunisia. And ada, kalau kita tahu dekat Tunisia ni ada satu universiti dia panggil Zaitunah. Dia mengajar situ lah. Tahir Ibn Ashur ni. Ibn Ashur tu ambil, dia baca kitab ni power, dia kembangkan sampai dia buat satu kitab. Nama kitab tu Maqasidus Syariah Islamiyah. Inilah Tahir Ibn Ashur. Yang kitab tafsir dia popular tu At-Tahrir wa Tanwir lah. Ya.